Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Diharapkan semua anak-anak saya sihat pada hari ini. So, tajuk kita yang baru hari ini ialah tajuk ledger. Pertama sekali kita lihat apakah pengertian ledger. Ledger adalah buku akaun utama untuk merekod pelbagai jenis urus niaga perniagaan. Akaun di dalam ledger adalah ringkasan urus niaga perniagaan yang tepat dan sistematik. Jadi perekodan dalam ledger adalah menggunakan sistem catatan bergu. Seterusnya kita lihat jenis-jenis ledger. Ledger ataupun akaun terdiri daripada ledger am dan juga ledger khas, iaitu dipanggil juga ledger subsidiary. Ledger am contohnya adalah akaun nominal, akaun nyata, akaun modal dan akaun ambilan. Bagi ledger khas contohnya adalah ledger jualan atau dipanggil akaun belum terima dan ledger belian ataupun dipanggil akaun belum bayar. Okey, kita lihat dulu apakah ledger am ataupun kita tulis sebagai LA di dalam folionya. Merekod semua akaun kecuali akaun belum terima dan akaun belum bayar barang niaga. Contoh ledger am adalah seperti akaun hasil, akaun belanja, akaun aset, akaun liability, akaun modal dan akaun ambilan. Okey, apa pula ledger khas ataupun nama lainnya ialah ledger subsidiary. Dia merekod semua urus niaga yang berkaitan dengan akaun belum terima, iaitu jualan barang niaga secara kredit dan ledger akaun belum terima ataupun ledger jualan. Yang kedua, dia merekod semua yang berkaitan dengan akaun belum bayar seperti belian barang niaga secara kredit dan ledger akaun belum bayar ataupun ledger belian. Seterusnya kita lihat apa maksud akaun nyata. Akaun nyata adalah akaun yang merekodkan semua aset perniagaan. Contohnya adalah akaun perabot, akaun lengkapan, akaun kenderaan, akaun alatan pejabat, akaun inventory, akaun bank dan akaun tunai. Jadi kesimpulannya, akaun nyata ini adalah semua akaun aset semasa dan aset bukan semasa. Seterusnya kita lihat maksud akaun nominal. Akaun nominal adalah akaun yang merekodkan semua hasil dan belanja. Contohnya seperti akaun belian, akaun jualan, akaun pulangan belian, akaun pulangan jualan, akaun sewa diterima, akaun belanja am dan akaun kadar bayaran. Seterusnya kita lihat apa maksud sistem catatan bergu. Ia merekodkan setiap urus niaga sekurang-kurangnya 2 akaun, iaitu satu akaun akan didebitkan dan satu lagi akaun akan dikreditkan dengan amount yang sama. Okay, kita lihat format bagi ledger. Okay, format ledger ada dua, satu adalah bentuk T dan satu lagi adalah bentuk laju. Bentuk T kenapa? Sebab dekat dalam ledger kita nanti kita akan buat begini, di mana dia akan bentuk macam T lah. Okay, so atasnya akan ada nama akaun, sebelah kiri ni dipanggil debit dan sebelah kanan dipanggil kredit. Okay, jadi di sebelah debit dia ada format dia. Laju yang pertama kita akan tulis tarikh, laju kedua butir, ketiga folio dan yang keempat amount. Okay, sama juga laju-laju di sebelah kredit di mana kita akan tulis semula tarikh, butir, folio dan amount. Okay, format ledger yang kedua adalah bentuk laju. Okay, bentuk laju formatnya lain, iaitu kita start dengan kolom tarikh, butir, folio, debit, kredit, baki. Dia tidak ada seperti bentuk T, ada bahagian debit di sebelah kiri dan bahagian kredit di sebelah kanan. Dia ada satu baris saja seperti format yang ditunjukkan. Seterusnya kita nak lihat bagaimana cara kita nak merekod ke dalam ledger yang mana kita dapat maklumat tersebut daripada jurnal am sebagaimana yang kita dah buat topik sebelum ini.
Okay, kita lihat dulu cara memindahkan jurnal am bagi perniagaan yang baru mula. Okay, so diberi jurnal am. Okay, so ini kita dah buat minggu lepas. Mei 5, debit tunai bank premis. Okay, tunai 400, bank 15,000, premis 50,000. So modal sebelah kredit 65,400. Okay, kita lihat bagaimana dia pindahkan akaun premis. Okay, jadi premis kat sini sebelah debit. Okay, dalam jurnal am dia sebelah debit. Jadi bila kita buka akaun premis, tajuknya akaun premis, dan kita akan letakkan dia di sebelah debit. Okay, sebab ini ada debit, masukkan dia di sebelah debit. Tarikh yang sama, Mei 5, butirannya adalah modal. Okay, tidak boleh menulis butiran premis, mesti tulis akaun yang satu lagi, iaitu akaun satu lagi, akaun modal. Jadi modal 50,000. Okay, dan kita akan rekodkan dalam akaun modal, kita rekod semua tunai 400, bank 15,000 dan premis. Okay, so butirannya tunai, bank, premis. Akaunnya adalah akaun modal. Okay, seterusnya cara kita nak memindahkan jurnal am jika baki-baki yang diperoleh adalah baki dari tahun lepas. Okay, diberi jurnal am. Okay, Mei 1, debit tunai 400, debit bank 15,000, debit premis 50,000 dan kredit modal 65,400. Okay, jadi disebabkan dia daripada baki-baki yang lepas, maka butiran dalam akaun modal kita tuliskan sebagai baki bawah-bawah. Kita tak boleh tulis butiran tunai bank premis seperti contoh yang sebelum ini. Okay, jadi butirannya kita kena jagalah. Kalau kita ambil daripada baki tahun lepas, kita mesti tulis baki bawah-bawah. Tarikhnya sama, Mei 1 dan amountnya 65,400. Okay, yang ini akaun modal sebelah kredit kita ikut sebab modal sebelah kredit. Okay, seterusnya kita akan debitkan premis. Okay, premis 50,000. Mei 1, butirannya bukannya modal, tapi kita tulis baki bawah sebab kita ambil baki dari tempoh yang lepas. Okay, nilainya 50,000. Okay, kita sambung jurnal yang kedua, iaitu Mei 5, debit ambilan, kredit belian. Okay, kalau yang kredit jangan lupa jarakkan sedikit. Bila kita menulis, pastikan belian kita dianjakkan ke kanan sedikit. Okay, jadi ambilan ni di sebelah debit. Okay, debit, so kita akan buka akaun ambilan. Bila kita buka akaun ambilan, di jurnal am dia debit, so kita akan buat akaun ambilan ni juga di sebelah debit. Okay, jadi butirannya belian sebab akaun satu lagi ialah belian. So tarikh Mei 5, butir belian amount 600. Seterusnya kita nak buka akaun belian. Okay, akaun belian kalau kita lihat daripada jurnal am dia ada di sebelah kredit. Okay, 600. Jadi dalam akaun belian pun kita kena tuliskan dia di sebelah kredit. Mei 5, butirannya akaun yang satu lagi, iaitu akaun ambilan. So kita akan rekod ambilan 600. Kita lihat jurnal am yang ketiga. Tarikhnya Mei 8, debit perabot 2,700, kredit syarikat Azmira 2,700. So bila kita nak rekod dalam ledger, akaun perabot ada di sebelah debit dalam jurnal am, maka dalam ledger juga kita akan masukkan dia di sebelah debit. Okay, tajuk akaunnya akaun perabot. So Mei 8, tarikh sama, butirannya ialah syarikat Azmira. Okay, akaun yang satu lagi, nilai 2,700. Okay, seterusnya kita akan buka akaun syarikat Azmira. Syarikat Azmira ni kita akan buatkan dia di sebelah kredit. Okay, sebab yang akaun perabot tadi dah debit, so akaun Azmira mesti diletakkan di sebelah kredit. Okay, kalau kita tengok dalam jurnal am, syarikat Azmira ada di sebelah kredit. Jadi tarikhnya sama, Mei 8, butirnya ialah perabot. Okay, so butirnya akaun yang satu lagi, nilainya sama dengan akaun perabot iaitu 2,700. Okay, seterusnya kita nak merekod ke dalam ledger jika maklumat yang kita dapat adalah daripada jurnal khas. Okay, diberi dalam soalan ialah jurnal belian. Okay, jurnal belian ni adalah salah satu contoh jurnal khas lah. Okay, jadi Mei 9, syarikat Pelangi 1,800,
Okey, Mei 11 syarikat Vitronic 1,200 dan tarikh akhir menutup ialah 31 hari bulan, butirannya ialah akaun belian, totalnya 3,000. Okay, jadi bagaimana kita nak pindah ke ledger? So kita akan buka akaun belian. Okay, sebab ada butir belian di sini. Okay, jadi kita akan buka akaun belian. Belian adalah belanja, so dia akan didebitkan. Okay, jadi tarikhnya kita ambil pada 31 hari bulan, Mei 31. Butirannya kita mesti menulis akaun belum bayar. Okay, sebab kita beli daripada akaun belum bayar secara kredit. Jadi kita tulis butirannya akaun belum bayar dan kita ambil jumlahnya 3,000. Okay, ini yang sebelah debit. Kalau yang sebelah kredit, kita akan buka akaun syarikat pelangi. Okay, akaun syarikat pelangi sebelah kredit. Sebab belian dah debit, syarikat pelangi mesti kredit. Okay, kita ingat tadi sistem catatan bergu. Satu akaun akan didebitkan dan satu lagi akaun dikreditkan. Jadi syarikat pelangi kita akan kreditkan. Tarikhnya kita ambil tarikh syarikat pelangi itu punya urus niaga iaitu Mei 9. Butirannya ialah belian. Okay, jadi amountnya kita ambil 1,800. Okay, seterusnya kita akan buka akaun syarikat Vitronic sebelah kredit Mei 11. Okay, sebab dalam jurnal khas Mei 11. So, butirnya ialah belian dan amountnya ialah 1,200. Seterusnya kita lihat jika maklumat diambil daripada jurnal jualan. Okay, so Mei 9 syarikat Sukarni 4,200. Mei 11 syarikat Citra 2,300. Mei 31 akaun jualan 6,500. Okay, jadi kita akan buka akaun jualan di sebelah kredit sebab akaun jualan ni adalah hasil. Jadi kita akan rekod di sebelah kredit. Tarikhnya hujung bulan. Okay, Mei 31. Okay, kita lihat ini Mei 31. Butirannya akaun belum terima dan jumlahnya ialah 6,500. Okay, akaun jualan dah kredit, maka akaun syarikat Sukarni dan syarikat Citra Maju kena letak sebelah debit. Jadi tarikhnya ambil Mei 9, butirnya jualan. Okay, sebab akaun yang satu lagi ialah jualan. Nilainya 4,200. Dan syarikat Citra Maju, tarikh Mei 11, butirannya jualan dan amountnya 2,300. Seterusnya, jika kita dapati maklumat daripada jurnal pulangan belian. Okay, Mei 10 syarikat Pelangi, Mei 13 syarikat Vitronic dan Mei 31 akaun pulangan belian jumlahnya 600. Okay, jadi akaun pulangan belian, kita buka akaun pulangan belian dan kita letakkan dia di sebelah kredit. Okay, akaun belian debit, akaun pulangan belian kita akan kreditkan. Tarikhnya Mei 31, butirannya ialah akaun belum bayar, amountnya 600, kita ambil daripada sini, 600. Okay, seterusnya kita akan debitkan akaun yang satu lagi. Akaun lagi satu yang kita debitkan ialah syarikat Pelangi. Okay, jadi syarikat Pelangi ni kita letak dia di sebelah debit. Okay, Mei 10, tarikh Mei 10, butirnya ialah pulangan belian. Okay, amount dia lah 200. Okay, bagi syarikat Vitronic pula, kita letak dia di sebelah debit sebab pulangan belian tadi dah kredit. Maka syarikat Vitronic pun kena letak di sebelah debit. Okay, macam syarikat Pelangi. Tarikh dia Mei 13, butirnya pulangan belian, amountnya 400. Seterusnya, jika maklumat yang diperoleh daripada jurnal pulangan jualan. Okay, jadi Mei 13 syarikat Citra Maju, Mei 18 syarikat Sukarni, Mei 31 kita tutup akaun pulangan jualan jumlah 450. Jadi kita akan buka akaun pulangan jualan sebelah debit. Okay, sebab apa debit? Sebab akaun jualan tadi kita dah kredit, maka akaun pulangan jualan mesti letak sebelah debit. Tarikhnya Mei 31. Okay, butirnya akaun belum terima dan amountnya 450. Okay, satu akaun dah debit dan satu lagi akaun kita akan kreditkan. Akaun yang kita akan kreditkan adalah akaun syarikat Citra Maju dengan syarikat Sukarni. Okay, jadi kita akan letakkan dia di sebelah kredit. Okay, tarikhnya, tarikh urus niaganya Mei 13. Okay, rujuk pada jurnal khas. Butirnya ialah pulangan jualan, amountnya 300. Okay, bagi syarikat Sukarni, tarikhnya Mei 18. Butirnya sama pulangan jualan dan amountnya 150. Okay, kita lihat pula kalau maklumat kita peroleh daripada buku tunai. Okay, buku tunai pun kita dah buat
minggu sebelum ni. Okey, jadi kita dah belajar rekod dalam buku tunai di sebelah debit dan sebelah kredit. Okey, jadi kalau buku tunai itu sebelah debit, maka ledgernya kita akan bergukan dia di sebelah kredit. Okey, kita lihat contoh. Kalau akaun modal ni. Okey, akaun modal buku tunai Mei 1 butirnya modal. Okey, butir modal tunai, kolom tunai 400, kolom bank 15,000. Okey, disebabkan dalam buku tunai dia debit, maka dalam akaun modal dia akan dikreditkan. Okey, jadi kita perhatikan akaun modal kita kreditkan. Butirnya kita tulis tunai dengan bank. Okey, sebab kita dapat daripada kolom tunai dan kolom bank. So tunai 400, bank 15,000, tarikhnya ialah Mei 1. Okey, ini untuk urus niaga yang pertama. Okey, untuk urus niaga yang kedua, butirnya ialah jualan dalam buku tunai. Dia letak sebelah debit. Maka bila ini dah debit, akaun jualan akan dikreditkan. Okey, tarikh yang sama, Mei 2. Butirnya bukan jualan, butirnya adalah bank. Okey, jadi hati-hati So butir ni bukan jualan. So kita kena letak butirannya bank. Okey, sebab akaunnya akaun jualan. Butir tak boleh jualan. Butir mesti bank. Amountnya 10,000. Okey, seterusnya kalau dalam buku tunai catatannya di sebelah kredit. Okey, jadi kalau kita lihat contoh ni, catatannya sebelah kredit Mei 2, dia bayar sewa 800 secara tunai. Okey, kenapa secara tunai? Dekat kolom tunai 19 hari bulan belian 7650 dengan cek. Okey, sebab bank. Jadi yang ni dalam buku tunai dah kredit, maka akaunnya akan didebitkan. So akaun apa yang kita akan buka? Kita akan buka akaun sewa di sebelah debit. Tarikhnya sama, Mei 2. So kita ambil Mei 2. Butirnya tunai. Okey, sebab kolom tunai. Amountnya 800. Okey, so ini untuk urus niaga pada Mei 2. Okey, untuk urus niaga Mei 19, okey, yang ni kredit, maka kita akan buka akaun belian di sebelah debit. Tarikhnya Mei 19, butirnya bank. Okey, sebab dalam buku tunai dia ada dalam kolom bank. Okey, nilainya ialah 7650. Seterusnya kita nak merekod butiran yang ada diskaun dalam buku tunai. Okey, so dalam buku tunai yang sebelah debit ni diskaun diberi dan sebelah kredit adalah diskaun diterima. Okey, jadi bila ada diskaun, so yang butiran 6,700 ni syarikat Atir, maknanya kita telah menerima. Pada Mei 2 kita telah menerima daripada syarikat Atir berjumlah 6,700 dan kita telah berikan dia diskaun sebanyak RM30. Okey, jadi kita akan buka akaun syarikat Atir sebab sini dah debit dalam buku tunai. Jadi dia akan dikreditkan. Okey, dia akan dikreditkan dalam ledger. Okey, Mei 2, butirnya bank. Okey, sebab kolom bank tadi 6,700 dan kita perlu merekodkan diskaun 30 ni. Okey, diskaun itu ialah diskaun diberi. Jadi kita akan rekod butirnya diskaun diberi 30. Okey, kalau sebelah kredit diskaun diterima. Okey, syarikat hang. Maknanya kita telah membayar syarikat hang 7,650. Okey, kita bayar buku tunai kita kredit, maka akaun syarikat hang kita akan debitkan. Tarikhnya Mei 17, butirnya bank, amountnya 7650. So bawahnya kita akan rekodkan diskaun diterima. Sebab ini adalah diskaun diterima 70. Jadi diskaun diterima 70. Okey, sekarang kita nak rekod akaun diskaun pula. Okey, tadi kita dah masukkan dalam akaun syarikat Atir dan syarikat hang. Okey, now kita akan buka akaun diskaun diberi. Okey, diskaun diberi di sebelah debit. Okey, diskaun diberi adalah belanja. Okey, 30. Kita ambil daripada total dia bahagian bawah 30. Tarikhnya Mei 31. Okey, sebab Mei hujung bulannya 31. Butirannya adalah akaun belum terima. Okey, jadi kena jaga yang ni. Butiran adalah akaun belum terima. Nilainya ialah 30. Okey, kalau diskaun diberi pula, kalau diskaun diterima pula, kita akan rekod di sebelah kredit. Okey, diskaun diterima adalah hasil. Okey, jadi nilai hasil 70. Okey, jadi kita akan rekodkan di sebelah kredit. Tarikhnya Mei 31, butirnya akaun belum bayar. Okey, diskaun diberi, akaun belum terima. Diskaun diterima, kita akan tulis butirnya akaun belum bayar, amountnya 70. Okey, next kita nak
tengok bagaimana kita nak menutup ledger. Okey, contohnya kita dah buat akaun kadar bayaran. Okey, kadar bayaran catatan Mei 12. Okey, daripada bank kita dah rekod ni. So nilainya 450. Okey, sebelah debit ada nilai 450, sebelah kredit tak ada apa-apa. Okey, jadi yang tak ada apa-apa tu kita akan tulis sebagai baki hantar bawah. Tarikh menutup ialah Mei 31. Okey, jadi Mei 31 450 sebab nilainya kosong dekat sini. Jadi 450 tolak kosong. So baki yang kita akan bawa ke bawah ialah 450. So kita akan jumlahkan. Okey, kita gariskan jumlah ni. Okey, lepas garisan ni kita akan buat tarikh berikutnya. Okey, Mei 31 ujung bulan, seterusnya ialah Jun 1. Okey, atas ialah baki hantar bawah. Bawah ni adalah baki bawah-bawah. Amount yang sama dengan baki hantar bawah. Seterusnya kita nak tutup akaun komisen diterima. Okey, komisen diterima adalah hasil. Jadi kita letak ni sebelah kredit lah. Okey, Mei 14 tunai 560. Okey, ini kita dapat daripada rekod sebelum ni. Jadi bila kita nak tutup, kita akan tengok sebelah debit. Sebelah debit kosong, tak ada apa-apa. Jadi kita tutup pada hujung bulan Mei 31. Tulis butirannya ialah baki hantar bawah, nilai yang sama. Okey, 560 tolak kosong sebab sebelah debitnya tak ada nilai. Jadi kita akan bawa nilai 560 ni ke bawah. Okey, so kita bawa ke bawah pada tarikh Jun 1. Kita akan tulis baki bawah B/B. Okey, 560. Okey, jangan lupa jumlahkan. Okey, jumlahkan nilai ini. Okey. Okey, kita lihat pula akaun belian ni. Akaun belian ni dia ada nilai pada sebelah debit 3000. Sebelah kredit pun dia ada nilai tapi 150. Berbeza dengan akaun kadar bayaran dan akaun hasil tadi. Okey, dia ada satu sebelah debit, satu lagi sebelah kredit saja. Tapi untuk akaun belian ni dia ada dua-dua bahagian, satu debit dan satu kredit. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Kita lihat manakah amount yang paling besar. Okey, so amount yang paling besar ialah 3000 ni. Okey, sebelah kredit 150. Jadi amount yang paling besar tu akan menjadi jumlah atau pengimbang kepada ledger ni. Okey, jadi kita ambil dua-dua ni sebagai pengimbang. So kita gariskan. Okey, jumlahkan dia 3000. Okey, so bila dah dapat 3000, berapa baki hantar bawah dia yang kurang dekat sebelah bahagian kredit ni? Okey, so bahagian kredit ni kurang sebanyak berapa? 3000 tolak 150, so dapat 2850. So 2850 ni kita akan rekod di sini. Okey, jadi tarikhnya Mei 31. So tak perlu tulis Mei lagi sebab atas ni dah ada Mei. Hanya tulis bulannya saja, Mei 31 hujung bulan baki H/B. Okey, baki hantar bawah. Okey, 2850. So lepas dah ada baki HB, dia akan turun. Okey, dia bersilang turun tarikhnya pada Jun 1. Bakinya ialah baki bawah BB 2850. Okey, selesailah tajuk ledger kita hari ini di mana anak-anak telah pun belajar bagaimana nak merekod ke dalam ledger jika didapati maklumat daripada buku catatan pertama dan menutup ledger tersebut. Okey, jadi kita akan buat latihan seterusnya pada kelas tutorial nanti. Sekian, terima kasih.